Okay, Assalamualaikum everyone. Today is 5th of Ramadan. So I have my Form 4 111 and Form 5 111 in this Google Meet. Okay, untuk Form 4, this is our kelas tambahan. Okay, and for my Form 5, this will be your revision. Alright, so the topic is composite functions. Jadi cikgu akan ajar dalam both language, okay, but I'm using the English textbook. Kalau kata ada yang mana tak boleh nak tangkap the English textbook, tell me, I'll switch to the bahasa textbook. Okay. Alright, composite functions, kalau you tengok dalam buku teks ni dia tunjuk macam ni lah. Okay, apa cerita dia kata sini apa. Okay, kita tunjuk sini the picture shows oil leakage from a ship. Okay, the oil leakage forms a circle. So, bila minyak tumpah, nanti minyak tu akan form bentuk macam circle, makin lama makin besar. As the oil leak, so it will be like, you know, the circle will be getting bigger and bigger. Okay. So A is a function of its radius. Maknanya area of yang minyak tumpah tu kan, is a function of radius. Okay, and can be modeled as A equals to F here means function in the form of R. Okay, so you have pi R squared. Jadi sebenarnya formula apa? Bulatan lah, pi R squared. Okay, lepas tu dia kata apa? The length of the radius R increase with time. Jadi now, you know, when last time when we learn any formula, we just learn one formula, that's all. Okay, so you must remember that in real life, things is not just by itself. It will involve something else. Okay, let's say like this oil spill. Okay, you can see the shape of the circle, but what are other things that involved here is that the time that involved here. The time involved here means that as the time increase, the circle will get bigger. So there are two dimensions we are talking here. One is the circle and the other one is the time. Okay, why do we want to know the time? It's because you want to find out how long does it take, okay, for the oil to spread out. And let's say if the ship is somewhere near a land, so we will know the time when it will reach the land. Okay, so this one will help with the rescue ke apa benda lah yang, you know, yang kita nak kena buat lah when oil leakage happens kan, right? So you can see now that the functions is already, you know, you have the t inside here, the time here. Nampak? You don't see any more R. Dia dah macam apa, dah berubah dia punya ni lah. I can give you another very simple example like, okay, let's say we have a square. Okay, so I'm drawing we have a rectangle here. So I'm drawing the rectangle in this shape. So here will be width and here will be length, right? So with the width and length, you can actually find the area. So that, okay. Now when I have the height, okay, the height. So the height is, you can find volume to be LW times H, right? Okay, but I can also write yang ini instead of LW, I guna AH. Macam itulah. Alright, so to see that V, the first one here, the V is in the form of the L, W and H. Tapi yang kedua ni, the V is in the form of A and H. So the function dah berubah. Here you don't see the L and W, just like here. Okay, you tak nampak dah the R ni. You don't see the R. Okay. So this is what we call it composite function. Maksudnya, you know, from one function, you have another function, you combine the two functions, it becomes another functions. Alright? Okay.
cikgu, because since everyone here has already download Desmos, so this activity cikgu nak you buat sendiri. Okay, yang ada QR code ni. Cuba buat sendiri, okay, sebab cikgu nak cepat. Okay. Alright, cikgu nak baca yang ni because you know I cannot just when I talk about function, I cannot just cakap je GX, FX. Sebenarnya dia ada cara nak cakap, nak say out benda ni kan. So like this one you have two functions, FX, GX. Product here means darab lah, okay. Not really darab, it's like hasil dia, okay. Product of combination of two functions that written as, okay. If you have FGX ataupun GFX, okay, both are different. Kedua-duanya adalah berlainan, okay. It is defined by, nampak tak yang ditulis ni, FGX ni, nampak FGX yang the first one ni, it is defined as yang ni. Apa beza antara yang ni dengan ni? Okay, the difference is that you can see that this FGX yang ni ada, there's a bracket here dekat GX ni. Okay, I'll tell you what it means afterwards. Okay. Kalau macam if you have GFX, it means that the bracket will be at the FX kat sini. Alright? So that is the definition. Meaning that when you want to solve the questions, always follow the definition. Okay, follow the definition. Alright. Okay. Ni semua nanti dia penyeberangan ni kita tak nak go detail because I want to go straight to the example 8. Okay, example 8. Nanti dapat buku teks, you all buat sendirilah. Okay. So example 8. So far okay, semua boleh nampak ke ni? Hello? Boleh. Okay. Alright, two functions are defined by, okay, tengok dia punya soalan ni, dia akan, sometimes dia bagi dalam bentuk macam ni tau, dia ada dot-dot ni. Okay, which actually yang ni, you can change to dalam bracket macam ni. Okay, and then this arrow you change to equals, and then to X. Okay. Then D, G, X, and you plug will be X squared minus 5. That's how you change. Okay, from here to here. Determine the following composite function. Okay, FG means you buat G dulu. Okay. Then only F. Okay, I'm using this shape, this arrow diagram. Okay. FG means kita buat G dulu, baru F. Nampak? Kalau GF pula, meaning that kita buat F dulu and then G. Alright? F power 2, F2 here means F and then F. Same function. Okay. Let me, I don't know the example ni betul-betul, but I think it's correct lah. Okay, contoh macam here I got ice. Okay, ice cube. So the function is cikgu panaskan. So what happen to the ice when I heat up? It will become water. Okay. And then the next function also I use the same thing which I heat up. So the water becomes a vapor. Macam itulah in real life. Okay. Kalau macam ni pula, it could mean macam kita ada because if I want to use the example yang cube tu dia tak sesuai lah. So I have to use other example. Maybe cikgu ada pisang. Okay, so the process is cikgu lenyit-lenyitkan dia. Okay, so dia dapatlah puree of banana, right? And after that, the next function, or the next process is cikgu letak tepung. Kan, tepung. So what you get a batter of banana macam tu. Then if you want to have another function, you goreng. Macam itulah.
Faham tak? Okay. Alright. So if G2 it means same thing. First G and then yang ni pun G. Okay. Alright. Now let's have a look here. Tengok apa dia buat. Cara nak buat. Okay, dia bagi macam ni. FG. So what you have to do is you just write FG and then bracket X. Maknanya you tambah X dekat sini. Nampak tak? Okay. Equals. So since this has been defined, kita nak kena guna definition dia kan? Mean that kita kena letak bracket dekat sini. Macam tu. Okay, what does this mean? What does this one mean? Okay. It means like this. Okay, sebab kita buat G dulu kan? Kita buat G dulu. Okay, ni dan kita buat G dulu macam ni. Okay, G. Kamu nampak ke cikgu punya tulisan ni? Is it too small or what? Nampak je. Clear? Let's see I can make it bigger. Kalau cikgu rendahkan kamera cikgu ni, dia akan berlanggar dengan my pencil ni. Okay, meaning kita buat G dulu and then we F kan? Okay. So, let's see whether I have G in my questions here. Yes, I do have G. So, the G is X squared minus 5. And this is the process. Tapi yang asal dia sini X. Nampak tak? The process G is X squared minus 5. Maksudnya X ni, I substitute dekat sini becomes X squared minus 5. Itu maksud dia. Meaning that this one here becomes the object. Faham tak? Here become the object. Mula-mula sini object. X ni object. Bila kita buat proses G, so X is the process, X is the object, ganti dekat G kat sini. So you dapat X squared minus 5. Faham tak? And then now X squared minus 5 becomes the object. Kita masuk dekat F. Ada tak F? Yes, kita ada F. F is 2X. Nampak? So F is, so this one is the, now become the object. Kan? GX ni, yang ni, ganti kat sini, substitute here. Because kita ada GX, so you substitute here. Okay? And then now this one become the object untuk kita nak buat function F. Okay? So what is the function F? Is 2X. So you tulis 2 dulu, ni tulis 2 dulu. And this is X. X tu tadi yang ni kan? So ganti yang ni. So you get this. Maknanya kita punya final dekat sini is 2x squared minus 10. This is technically lah. Technically maksud dia. Okay. Nanti kita cuba soalan. Tengoklah. Alright, now. The second one. Dia ada F. GF meaning that you kena buat F dulu baru G. So same thing. Okay, kita buat satu lah. Okay, 1, 2, okay. Kita punya function dekat sini ialah G. Sorry, F dulu. F dulu and then G. Okay. So ingat ini X. Asal dia X. Apa function F kita? 2X. So function kita sini 2X. Ini that X ni masuk dekat sini. Kan? So jadi 2X. Teacher. Yes. Tulis terang sikit boleh? Macam mana? Tulis terang sikit. Bagi terang sikit. Nak tulis tu. I mean, is it because my pencil ni ke apa? Bukan. Yang pensel tu, teacher tulis terang sikit. Oh, well, that's the only pencil I have. I don't have to be pencil. Maybe, ni actually sebab cahaya je ni. Itu yang tak nampak tu. Shift here. Better kan? Okay. So, sekali lagi Okay, so GF means kita buat F dulu kan.
Lepas tu baru G. Okay. So normally here kita start dengan objek X. Apa function F kita? Function F kita is 2X. Maknanya X ni ganti dekat sini. So becomes 2X. Okay. Apa function G kita is X squared minus 5. So here is actually X squared minus 5. Meaning that this 2X ganti dekat sini. This 2X ganti di X ni. Okay. Nampak ni. This 2X ganti dekat X. So that's how it is. Maknanya dia punya composite function will be 4X squared minus 5. Okay. Jadi the FG and the GF will give a different composite function, different answers. Okay. Dia macam, you know, kita bila kita buat satu proses kepada satu benda, kalau kita ada dua proses. Okay, kita ada dua proses macam contoh, okay. Contoh proses dia macam kata bawang, okay. I have two process. One is slice bawang tu, okay. And then after that, another process is tumbuk. Okay, so you get bawang yang lumat lah. Okay, what if bawang yang besar tu, I tumbuk dulu. Kan? I tumbuk dulu. So, after that, I tak boleh nak slice kan. So, dia jadi dua benda, it will come up to a different result lah. Macam tu. I'm not giving a good example. I can't think of it right now. Okay, so now kita buat latihan self practice 1.4. Okay. Okay, kita buat soalan nombor 2. Soalan nombor 2 sama dengan contoh 8. Right? Okay, given, cikgu nak ambil yang I'll do questions B and question C. Okay. So this will be in your form 4 latihan kan. And this will be your penilaian kendiri. Alright. Okay. So the function is fx 4 tambah 2x. Fx 4 tambah 2x. And the gx is equal to x squared. So, macam biasalah, kita langsung cari fg, gf, x squared, g squared. Macam soalan atas tadi kan. Okay. Fg. Okay. So fg tulis macam mana? Fg tulis macam mana? Tulis dulu ada yang ni x macam ni. Okay. Lepas tu tulis buat kurungan besar macam ni. Gx. Okay. Ini proses you kena buat. So that you can see this is the object. Okay. Equals. Okay. Now you follow I punya script ni tak? You ask yourself, can I see the gx here? Yes, I do. If I do, then I substitute. Faham tak? Ada kan? So substitute. Okay. Then tengok pula function dekat luar ni. Tadi tengok function kat dalam ah. Nah tengok function kat luar. Function f ni ada tak? Ada tak? Ada tak? Ada. So what is the function? Is 4 plus 2x. So cikgu baca 4, cikgu tulis 4. Plus 2. Now ada x kan? This is the object. Alright? Ingat dah? Now this one is the object. Macam ni. So 4 plus 2 yang ni objek lah kan? Betul tak? Ingat lah yang ni semua ni objek. Nantilah. What is the object? X squared. So my answer is
4 plus 2x squared. That is f g x. Okay. Secara diagram ini like this. Sorry, cikgu nak kena buat ikut yang warna cikgu guna tu. This is the object, right? Okay, so you have the G dulu. Kan, you punya proses is kita buat G dulu. Maknanya kita ada S kat sini, betul? So kita buat G dulu. So what is our G? Our G is X squared. Nampak? Okay, so what will the answer be? Ambil X object ni masuk dekat sini. So will become X squared. Alright? Okay, lepas tu kita buat F pula. So what is our F? Remember now this one becomes object dah untuk F. Okay, so what is our F? F is 4 plus 2x, right? Okay, ingat dah ini sekarang dah jadi objek. Dia macam proses lah. So what is the function F is 4. So tulis itu 4 plus 2. What is the object untuk ni? X squared. Faham tak? So dia jawapan kita. Maknanya kalau cikgu pakai arrow macam ni so this would be FG. Okay, ingatlah cikgu lukis kat atas kan. Kat bawah nanti kita nak belajar yang lain pula. So when you want to draw, you draw like this. Now, why I want to show you using this presentation, you know, you might get questions using this presentation. So they might ask, you know, what is the FGX? It can be like that. Dibagi gambaran macam ni, dia kata, okay, write down the GX, write down the FX, write down the FGX, you know. So you tak payah calculate, you just ambil dari sini, tulis saja. Macam tu. Right? Okay. So that is FGX. And dia punya function jadi macam ni. Ada soalan? Ada soalan? Okay. Dia maknanya tak ada. Atau maknanya kamu dah tidur. Okay. GF. GF ah? GF. So what must you do? Tulis dulu X kat sini. Lepas tu buat apa? Tulis G, buat kurungan besar ni and then FX kat dalam. Okay. Then you ask yourself. Okay. Tengok dalam dulu. FX ada tak? Ada. Okay. If ada, you substitute. 4 plus 2x. Okay, remember? Now this is the object. Okay. Lepas tu baru tengok yang kat luar. Kat luar ada tak? G ada. X squared kan? So it's X. Jadi inilah. Ini X lah. So you terpaksa tulis X tu lah. Why I write kurungan? Because nak tulis squared. Kalau tak buat kurungan, nanti dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi sorry. Kalau tak tulis kurungan, dia akan jadi 4 plus 2x and then kuasa 2. Tak betul lah because this whole thing is x. So that's why you got to put bracket like that and then square. Okay. Ni test scorecard. Receipt. Itu ada apa? Ada bonus. Alright. Okay. Oh sorry. Okay, habis lah. Sekejap pandang. Okay, so G, F, X kita adalah yang ni. 4 plus X. Now, do you need to expand? Actually tak perlulah. You can just leave the answers like that. Okay. Kalau nak expand boleh juga. So, will be 4 squared, 16. Okay. Cikgu tunjuk shortcut how to square this algebra function, okay. So 4 squared, lepas tu ambil 2 times 4 times 2, so become 16x, and here squared this whole thing becomes 2 squared is 4 x squared. So you akan dapat bentuk macam ni lah, 1, 2, 3.
Kalau tak buat ni tak apa, tinggal macam ni pun still okay. Alright, graphically what does it mean? It means, okay, kita ada fx dulu. Objek kita x. Okay, so kita buat f dulu kan. Betul tak? Ini maksudnya kita buat f dulu. So kita buat f dulu. Beza kan dengan tadi ni? Kan, ni kita buat g dulu kan. So what is our function f? F is 4 plus 2x. Function cikgu tulis kat sini tau. Alright. Okay, what will you get? Kita akan dapat kan function dia 4 plus 2x kan. So tulis 4 plus 2 and then our x here is x. Right. Lepas tu kita buat g pula. G. Masa kita nak buat g, kena ingat this one already jadi objek. Sebutting jadi objek. Nampak? Yang what is our g? Our g is x squared. Okay. So dia x kan? So x terus tulis yang ini because now this is our object. So it will be 4 plus 2x. Yang cikgu tulis 4 plus 2x ni yang ini tau. And then squared ni yang ni. Macam tu maksudnya. This is what happening. Okay. Right. Okay. Lepas tu kita ada soalan minta F2 kan. FF. Okay. So F2 ni cikgu terus tulis FF. Okay. Bukan BFF. Okay, so F sama step dia buat kurungan besar macam ni. Lepas tu buat apa? Tengok dalam fx ni ada tak? Ada is 4 plus 2x. Okay, you will be asking me, cikgu tadi cikgu guna kurungan macam square ni, nak you guna kurungan yang smooth tu kan? Kenapa pula? Okay, why I use here bracket macam ni? Because here I have another bracket. Nampak tak? So kita nak differentiate je lah. So now since kita ada satu je bracket, I use the normal bracket. Okay. Kita tengok yang f dekat luar. F ni apa? Function dekat luar. Function ni apa? 4 plus 2x. Kan? 4 plus 2x. So itu adalah 4. Tulis 4 plus 2. So bila x aja gantikan dengan ni. Because now this is our object kan? Right? Our object kan? So, object is 4 plus 2x. So ini ganti, sini patutnya x kan? Tapi our x sekarang, object kita is 4 plus 2x. So 4 plus 2x. Macam tu. Okay. 4 plus, nak extend lah. 8 tambah. So you get 4x plus 2. Macam tu. Alright. So kalau nak graphically, kita present dia macam ni lah. Okay, this is our x. Kita buat f kan. F kita is 4 plus 2x. Right. Maknanya, jadi ni x ni kita masuk dekat sini kan. So become 4 plus 2x lah. Right. Okay, lepas tu, kalau kita nak buat sekali lagi f. Right. So this one becomes object. Ini adalah kalau object dia cikgu akan guna merah lah. Okay, and our function is 4 plus 2x. Right. So, it will be 4 plus 2. X kita yang ini. Betul tak? Ini X kita kan. X ni. Yang ini. So, jadi kita gantilah situ dengan 4 plus 2x. Macam tu. So, dapatlah 4x plus 12. Right. So you tengok everything kita buat semua different answer. 4 plus 2x squared, ini yang macam ni. Ini 4x plus 12. Okay, and then kita nampak macam this one is straight line kan? Straight line. So you get answer also straight line. Yang ni kita ada straight line tapi kita masuk jadi quadratic, it end up jadi quadratic. Kan? Ini kita ada quadratic and then ni kita ada
straight line, kan? So, bila kita composite dia, it become a quadratic. This is just to, orang kata apa, observe extra things, you know. You don't just cari jawapan, but you don't know what you're doing lah. Okay, GG pula. So what do you think GG would look like? What do you think? Anyone can answer me? What do you think? Do you think we'll get quadratic? You'll see, okay? Okay, so dia buat apa? What must you do? Look at GX. Ada tak GX? Yes, we do have GX. What is the GX? The GX is X squared. Okay? Kalau tengok G yang dekat luar ni, is the same thing kan? It's X squared. Right? So, perlahan-lahan, slowly. Now, this is the object, right? Okay. Now, my GX is X squared. So, my X ni is the object. Faham tak? My X ni is the object. So, my object yang ini. Faham tak? Okay. So, my object is X squared. And you must remember this is X. Okay, this is X. X. Tapi kena ada squared kat sini. Then. Macam tu. Faham tak? So, what do you get? Do you get a quadratic? No, do not. So, you dapat 2 darab 2, so it's equal to 4. Now, how does X power 4 looks like? My buat circle 1, anybody can answer? We have done this. Kita ada buat aktiviti test mouse hari tu kan? X squared, X kuasa 3. Okay, let's have a look. X. Kalau X saja straight line. Okay. And then cikgu nak buat kuasa. Mana kuasa ni? Ni. Kuasa 4. Macam tu. Okay. Dapat macam kuadratik tapi dia macam flat dekat sini kan. And then that day kita dah tengok dah. It looks like it touch, but when I zoom in lagi, zoom in. Push powernya. Kita nak tengok dia touch tak paksi X tu. Santai lah. Mana ada dia ni? So interesting. What do you think? Do you think it touch? Kita try nanti, okay? Alright, okay. Okay, dan question number 2C. Ni cikgu nak buat soal, 2B. Cikgu nak buat soalan yang ada fractions ni, 6/x. Okay, dia macam confused tapi tak apalah, slowly. Okay. Before that, ada soalan? Let's see. Dia punya function is fx equals to x plus 4 dengan gx equals to 6x where okay, kali ni cikgu tak buat, cikgu tak akan lukis yang ni lah to save the time, okay. Nanti you all boleh buat sendiri. Okay, untuk for latihan, cikgu nak you lukis presentation ni. Alright. I want you to draw because nanti bila cikgu ajar the next part, you will appreciate why you draw that. Okay, so let's find f, g, x. Buat apa? Buat kurungan gx. Okay. Lepas tu,
yourself. GX ada tak? Yes, ada. So, ganti 6 per X. So, now this become my object untuk the function F. So, what is F? X plus 4. X apa dia? Ini objek kita. So, 6 over X and then plus 4. Cepat tak? Kalau kamu dah main, cepatlah. Okay. Base. Lepas tu buat pula kamu nanti buat yang arrow diagram cikgu nak you buat arrow diagram tu. Okay. G F X. So tulis G F ni tulis dalam kurungan besar. Okay, then tengok F X ada tak? Ada. So ganti X plus 4. Tengok G pula. G ada tak? Ada. So G apa dia? 6. Tulis 6 dulu. Okay, per. What is X? X is the object yang ni je. Tulis macam ni. Macam tu je. Understand? My form 4. Nampak faham tak? Cik ulang sikit. Ulang. Okay. Ulang kena pakai kata lain lah. Tak Yang FG ni okey lah. Okey. GF macam tak nampak lah. Ya. Okey. Ulang balik GF. G F X. Okey. So bila nak ulang maknanya cikgu kena gunalah arrow diagram. If I say the same thing you will okay. So meaning that kita buat F dululah. Betul tak? So I will have here my domain here first and then I have my F. Nampak? Kita buat F. Which F kita is X plus 4. Okay. Yang cikgu tulis ni function tau. Yang dalam ni dia punya object and image. Okay. So as usual lah sini kita mesti ada. Startingnya kita mesti ada X lah. Okay. Lepas tu. So X ni objek kan masuk dekat sini akan dapat X jugalah. So here kita punya image akan jadi X plus 4. Ini the first process. Yang ni. Okay, which is ini lah. Ini yang ni. Okay, lepas tu next kita buat G kan. So kita punya G apa? 6 per X. Which is 6 per X. Ini fungsi kita yang G. Okay. Nah, bila kita nak buat G, bisa become apa? Object, right? X plus 4. Ingat kan? Merah ni object. Now this one become object. Sebab nak buat G. Okay. So, what is G is 6. So, kita 6. Per, okay. What is my X? Yang ini. My X ni ialah yang ini. So, X plus 4. Macam tu. Boleh? Boleh. Okay. Actually, it's good lah kalau kata macam without this representation, you boleh buat yang ni tau. Tanpa tu. Tapi as I say lah, both you have to know. Okay. Sebab kan you nak lukis ni all the time kan. Okay. Sekejap pandilah. Okay, maknanya macam kalau cikgu nak. Okay. GF. And then kita buat FF. F, X. Same thing, F. Tulis dulu kurungan besar ni. Dan lepas tu tengok dalam ni ada tak? Yes, ada. X plus 4. Okay. So tengok pula function dekat luar ni F. So F is X plus 4. Okay. What is my X? This is my X. So X plus 4 and then plus 4. Faham tak? Ini kita punya X tadi yang kat sini ni. Faham? Okay, so this becomes X plus 8. So
Straight line dengan straight line will give you a straight line. Okay, okay, G pula. G, X. G, buat kurungan macam ni dulu. Okay, and ask yourself, ada tak GX? Yes, I do. So substitute 6 per X. Okay. Lepas tu, tengok kat luar ni, G. So what is G? G is 6 per X. So tulis 6 per, what is my X? This is my object, 6 per X. Nampak tak? So here is X. Okay, here is X. My object. Apa objek cikgu? 6 per X. 6 per X. Okay. Ingat tak hari tu cikgu kata bentuk ni you akan sentiasa nampak. Cikgu tunjuk kamu yang apa? A per B per C. Kamu ingat lagi? So yang sini shortcut ni kita boleh buat naik atas. A C over B. Ingat tak ni? Okay, this side ni. So X boleh buat naik atas. So become 6X over 6. So jawapan simplify. So jawapan dia X. Okay. So this is G2. Okay. Boleh ni? Apa script cikgu ni? What is my script? When I say script means that when I do this question, what do I say out so that it will help me to continue my steps. So what do I do? Okay, I say like this. Tulis kurungan besar dekat sini kan. Okay, lepas tu tengok dekat dalam ni. Dalam kurungan ni. Ada tak function ni? Ada. Kalau ada, substitute. Okay, dan lepas tu tengok pula fungsi dekat luar. G. They the same one kan? So which is 6 over X. Jadi tulis dulu 6 tulis 6 kan? And then dia punya X tu yang objek kat sini ni lah. Macam ni. Lepas ni dah perkiraan lah. Boleh. Nah, just nak tambah sikit lah. Let's say dia tanya G3. Okay, macam mana G3? So G3 macam ni. Dia sama kalau kita buat G, 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 G. Faham tak? Maknanya cikgu ada G, G, G. Itu maksud dia. 1, 2, 3 process. 3 processes. Kan? Boleh tak kalau cikgu nak buat macam ni? G lepas tu G2. Boleh lah. Okay. So maknanya sekarang G. So my G2 is X. Nampak tak? My G2 is X. So cikgu terus ganti. Okay. Nanti kita tengok balik. G kita, fungsi kita tadi 6 per X. So tulis 6 per, apa kita punya X? X. Nampak? Jadi maknanya macam, you know, it's like, okay. Terus kita ada X. Bila kita buat G, dapat 6 per X. Kan? Kita dapat G sekali lagi, kita dapat X. Nampak? G2 is X. Kita buat sekali lagi G, what will we get? Dia macam apa? Dia proses terbalik. The same process tapi dia, apa panggil, dia bergiling-giling macam tu. Alright? Okay, ada soalan? So that is to see. So you try to do question D dalam buku pembelajaran kendiri. Okay, yang ni should be in your buku latihan lah. Alright. Okay. So we can do number 3. After kita buat number 3 and number 4. Ada soalan? Ada soalan ke?
Tak ada. Apa kasih? Okay, number 3. The first function is px plus 4 and the second one is x squared plus 6. Okay. Find the expression FGGF and then find the values of x. Ni ada tambahan sikit lah. Maknanya tadi kita dah buat ini hal kan. So sekarang ni dia bagi more information so that you can find the value of x. Di mana dia kata f ni sama dengan g. Senang je. Okay, so question A dia kata function f sama dengan function g. Okay, macam mana? Okay, ni tulis lah. Ni boleh tulis macam ni lah. Okay, and then substitute je. Ini fx kan, right? So, tulis balik titik x sama 4. Ini gx kan, tulis balik tu ni. Tu je, simple je. Lepas tu nak buat apa? Kita ni lah. Si cikgu tengok x squared belah kanan, positif. So I leave everything over here, bring this over here, this over here, tekan kosong. X squared minus 3x, 6 tambah 4, 2. So you get a quadratic equation. Okay. You boleh factorize dia. Cikgu rasa ni jawapan dia x, 2 and 1 and minus. Okay. Yang ni, kalau kata you punya basic nak factorize lemah sebab you belajar di masa form 2, so you kena practice yang ni lah. Okay, practice how to factorize. Yang ni memang cikgu tak boleh buat dengan you all sebab nanti kan bazir masa. So you kena practice. Kalau kata nakkan cikgu terangkan kata ramai macam dah tak ingat kan, boleh beritahu lah cikgu boleh lah nak buat ulang kaji sikit. Tapi bukan dalam kelas, maybe in the Google Meet. Okay, lepas tu jawapan dia x equals to 2 and x equals to 1. So itu maksud dia find the values of x. Nampak value sebabnya dia boleh pasal 1. So the x is 2 and 1. Okay, now kita dah cek jawapan ni kan. Let us have a look. What does it mean? What does it mean? Okay, it means like this. Okay, bila kita soalan macam ni, dia bukan composite. Because dia asing f dengan g. So maknanya macam ni. I have one function f here. Which is this is x. And the function is 3x plus 4. Faham tak? So here is 3x plus 4 lah. So kalau lah x tu 2, gantikan x ni 2. Kan? So 2 and then gantikan 2 ni dekat sini. So 3 darab 2, 6 tambah 4, 10. Nampak tak? Dia macam tu. Okay. And then kalau x tu 1, kan? 1, so gantikan x1. 3 darab 1, 3 jam 47. So lebih, itu f lah. Okay. Untuk g pula, okay. Misalnya ni g ni x kan. So g is x squared. X squared plus 6. So kalau x tu cikgu gantikan dengan 2. Kan, sini 2. So 2 kuasa 2, 4. 4 campur 6, 10. Nampak tak? Dia sama. Itu maksud dia. Okay. And kalau cikgu gantikan x tu dengan 1. Alright. 1 kuasa 2, 1 tambah 6, 7. Sama. Maknanya even though it's a different functions, okay, but when you take the value 2 dengan 1, you give the same answer. So kalau macam cikgu nak lukis dia punya graph tu, basically lah macam ni. Okay, so ni 2, ni 1. Alright. So 1 dengan 2. So graph ini will be 3x tambah 4, maknanya dia intersect dekat 4. So kurang macam ni lah. Maknanya jawapan ni here 1 ni kat sini 7. 2 ni kat sini 10. Okay. Faham? Dan graf yang untuk G ni. Okay.
x square plus 6 ni dia will be like this. Where this is 6. Okay. So kalau cikgu ambil 1 dengan 2. 1 dengan 2 sini. Ini ni, 1 ni akan bagi jawapan sini 7. And yang ni akan bagi jawapan 10. Itu maksud dia lah. Walaupun ni graf dia macam ni, straight, yang ni curve kan. Jawapan dia sama. Okay, let's have a look at the decimals lah. Sebenarnya kalau boleh cikgu tak nak buat kat sini supaya you do yourself, tapi takut lepas ni pun bye-bye. 3x 3x plus 4. Okay. Kenapa tak nampak? Sebab cikgu dah zoom in. Okay, this is 3x plus 4. Allah, dia nak tengok dia punya. Okay, 1 kan? 1 dengan apa tadi? 1 dengan 2. Okay, 1 dengan 2. So, tengok 1. 1. 7 nampak? Kan ni kotak 1 kan? 7. Sorry. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4, 5. So 1 di 7 nampak? And then kalau 2 di 10. Macam tu. Okay. Dan cikgu buat satu lagi function. Jadi x squared plus 6. Okay. Tengok graf dia yang warna merah tu kan. Okay. Nampak. Satu tadi. Ada satu kan. Ini satu kan. Ni 2. Ni 2 kan. Ni 2. So 1, 2. 2 kotak ni 1. So 1 nampak. 1, 7 nampak. Graf yang square tadi yang warna merah dengan yang hijau tadi tu nampak dua-dua dia intercept dekat 7 nampak untuk x equals to 1. And untuk x equals to 2 dia intercept dekat they have the same value 10. So this is what actually happening lah, alright. Okay. Tapi technically tak ada decimal tu, cara nak buat tu macam ni lah. Okay, substitute je. Okay, now we FG sama dengan GF. Okay. FG sama dengan GF. Ini prosesnya panjang sikit sebab apa? You kena cari FG dulu dengan GF. Okay. Cari FG, lepas cari GF and then samakan dia. Okay, I think I need another paper. Dah cukup. Okay. Cikgu tak nak cakap tau. Cikgu cuma tulis saja. Can someone timing? Can someone record the masa nak buat soalan ni? Siapa nak record masa? Nak tengok nak buat soalan ni berapa minit ambil masa? Siapa nak record? Anyone? Okay, time start pada sekarang. Jap, maybe. Dah ready cakap? Okay. Dx is x. Cikgu. Ya. Pun saya problem. Okay. Siapa nak ni? Timing. Tak boleh start cikgu. Tak apa cikgu guna phone cikgu. Mana phone cikgu Now I want to show you. Soalan ni, okay. Kalau you buat first time memang ambil masa lah. Okay, sekejap Tapi kalau you practice lama-lama, it will be fast. Mana cikgu punya timer ni? I don't know where's my timer. Anybody can do the timing? Okay cikgu, okay dah. Okay. Alright. Boleh start now. You kira 1, 2, 3 cikgu start.
Kata 3. Okay. Dx ada is x squared plus 6. So nanti ada f dx plus 2 dx dx lepas tu plus 4. And then equals yang ni g fx pada tak ada x 2x plus 4. Tengok fungsi g is x squared plus 6. So x is yang ni, so x plus 2x squared and then plus. And then expand. X squared, expand, 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 plus 4. Ini expand cara shortcut 9x squared plus 4x plus 8 dan plus tu bawa semua ke sini becomes sorry, kita bawa sini becomes 9x squared dan okay, ini 22, kita buat dah dulu 24x dan jadi 8 22 tolak 22 16 campur 6 22 tolak 22 sekejap. Dan ini macam biasa x dekat x plus so 6x equals 0 dengan x plus 4 equals 0. Ini sama besar, ini sama besar. So x sama besar dengan x sama dengan 4. So that is the answer. Okay, finish. Yeah. How long do I take? 1 minute 56 seconds. Okay, so let's say 2 minutes lah. Okay. 2 minutes tu kira macam nak ni kan? Okay. Nanti you all practice, try to be less than 2 minutes. Kan? You all muda lagi, so boleh 1 minit boleh kot. Tapi tulisan kena cantik lah, ni tak boleh baca pula. Okay, so what does it mean here? It means that function ni, this function ni kalau kita nak lukis lah. Kalau kita nak lukis, kita akan tengok yang dekat x sama kosong dengan negatif 4 ni, both will have the same value. Macam kita buat yang ni. Okay, so cikgu tak nak go through tunjuk yang tu. You can do that by yourself. Alright. Okay, so I have done number 3. Now I want to do number 4. Number 4 ni penting sebab this will be another form 1. Another basic of form 1 yang you all dah belajar that you need to know. Okay. Sebab kalau you tak tahu yang tu, you macam lambat, dia akan rasa yang ini pun you tak boleh buat. Okay. Number 4, given that, you see sekarang ni, nampak tak ditulis sini A. Biasanya kan dia ada nombor kan, dia ada dia punya coefficient 3 gitu. Sekarang ni A. Lepas tu B, nampak? Tak ada. Lepas tu ni, yang ni ada. Yang ni tak ada. Jadi, macam nak buat? Find the value of the constants A and B. Value maknanya mungkin ada satu nilai A, satu nilai B lah. Okay, so buat macam mana? Okay, pilih balik. Macam biasa, pilih balik Fx sama dengan Ax plus B. And then dia bagi satu lagi composite. Yang ini yang biasa punya. Yang ni yang composite. Okay, which is 4x minus 9. Okay, so macam nak buat? Okay, dia macam ni. Dia macam, this is the, yang mana composite tu kita fokus dekat composite. Faham tak? Okay. Sebab ini macam yang the final one. So kita ambil yang final one. Okay. Cikgu tulis balik. Okay. F2x ni maksudnya F. Kan ni maksud dia kan? Okay. 4x minus 9. Maksud yang ni. Aku tulis yang ni. Nampak tak? Ni. Tulis yang ni. Sebab ini Fx kan? So cikgu substitute. So Ax plus B equals to. Ini tak usik apa lagi tahu, tulis je. Okay. Lepas tu tengok balik yang F. F apa dia? Ax plus B. Betul tak? Okay, so Ax plus B. Ini X. Remember this is X.
This is our object. Maknanya yang tadi kena ganti dekat X ni. So function kita A. Masuk apa kita punya X? Apa X kita? AX plus B. Nampak tak? This is AX. Nampak? AX. Okay, and then plus B. Alright. Boleh? Kalau macam tak boleh, you gunalah pen merah dengan biru tau untuk nak tahu oh ni objek ke image ke. Equals to 4x minus 9. Okay. Lepas tu ni is pen lah. So A square x plus A dalam B. So AB. Okay, dan and then plus B equals to 4x minus 9. Okay. Now, this is another technique of in additional maths, okay, which we will see every in the chapter that we are going to go through. The technique which I call it compare. I suka guna perkataan compare. Compare the left and the right. Okay, compare the left and the right. Ini I compare yang belah kiri dengan belah kanan. Okay. But before that, you kena macam boleh nampak tau yang ini ni dengan yang ini ni mana yang sama. So you kena tengok, okay, this is X. Nampak, this is X. And this is X, nampak. Meaning that yang ini dengan yang ini is actually the same terms. Nampak? It's the same terms. A square X equals to 4X. Nampak tak? These two is sama, dia equal. Okay, so kita boleh simplify X dengan X. Kan? So A sama dengan plus minus 2. How I get that? I square root ini lah. Dapat minus. Okay, now the question is that can A take the value of negative? Kita kena find out nanti tahu. Boleh tak A tu negative? Kita kena find out. Okay, kita tak boleh macam bagi jawapan terus macam ni. Kita kena predict. Okay, A adakah 2 atau negatif 2? Okay, so kita buat ni dulu. And then yang ini, this one, tak ada X. Nampak? Tak ada X. So actually this one is the same as yang ini. Nampak tak? So AB plus B is equals to negatif 9. Okay. Now A kita dah cari kat sini dah kan? So sekarang ni kita ada dua nak cari. When A equals to positive 2 lah kita ambil dulu. Okay, so gantikan A ni dengan 2. So dapat 2B plus B sama dengan 9. Faham tak ni? 2 ni ganti kat sini. So 2B. Boleh semua? So 3B sama dengan negatif 9. So B sama dengan negatif 3. Alright? So when A equals to 2. Okay, when A equals to negative 2, he becomes minus 2B plus B equals to negative 9. And this one becomes B tolak 2 so minus B equals to negative 9. So B equals to 9. Alright. Which one is the answer? Okay, I forgot about this one. Kata 5, kita dapat soalan ni. Apa dia punya ni Itu kan macam ada satu. Tak ingat lah. Neman, I check the answer. Saya practice 1.4. Okay, A equals to 2, B equals to 9. When A equals to negative, itulah, ada dua jawapan. Well, dia tak kata values Saya cikgu ada satu je. Patutnya sini kena ada find the values. Alright, habis dah 4. Tempat tak nombor 5 ni. 4 kot. Okay. Boleh number 4?
Atau nombor 5 buat sendiri boleh? Okay, so ini latihan. Ini penilaian diri. Okay, cikgu akan screenshot dekat grup WhatsApp nanti. Supaya tak ada soalan ni kan. Okay, ada soalan nak tanya ni? You have any questions to ask? This is something yang macam, you know, you tak biasa lah. Benda ni tak biasa buat compare macam ni. Sebenarnya actually ada yang belajar form 1 and form 3 comparing tu, but I don't know how your maths teacher istilah apa dia guna lah, but you'll be seeing this word all the time. Compare. Kiri dengan kanan. Yes. Yang simbol tambah tolak yang 2 tu. Misalnya. Macam mana boleh dapat simbol tu? Oh, okay. Dia sebenarnya macam ni. Okay. Kalau cikgu ada 2, okay. Masa 2, kalau you guna kalkulator, you akan dapat jawapan 4. Betul tak? Dan, okay. Kalau cikgu ada negatif 2, masa 2, cuba try kat kalkulator dapat apa? Negatif 4. Okay, kenapa dapat negatif 4? Sebab the way you press the calculator, you buat macam ni. Kalau you tengok cikgu tulis, cikgu buat kurungan sini. So you kena buat kurungan dulu. Oh. Dapat berapa? 4. 4. Oops. Cikgu punya screen dah macam lagging dah. Cikgu nampak ke? Atau nampak macam dia pause? Dia pause. Kenapa ya? Cikgu stop sharing pusat, lepas tu cikgu share balik. Sekejap dia pause lah. I don't know why. Sekejap, cikgu kena keluar daripada cikgu punya visualizer kot. Yes. Start dah. Mana pergi? I'm sorry, I don't know what's happening to my visualizer. Tak keluar lah. Tak keluar dekat skrin yang nak share. Sekejap, bismillahirrahmanirrahim. Allah, sorry sebab I don't know what technical punya masalah, I don't know what is it. So you dapat 4 kan? Maknanya 4 ni kalau kita nak dapat jawapan 4 untuk squared, dia ada 2 jawapan. Sama ada 2 will give 4, negatif 2 will give 4. So that's why bila kita square rootkan dia, there should be 2 answers, not just 1. Masa you belajar form 1, you belajar kuasa 2, okay, you are only being told that the answer is satu jawapan saja. Okay, where else actually there are 2. So maybe for level form 1, cikgu kamu perkenalkan kamu je satu jawapan sajalah. But now, in real world, negative 2 is also considered. I'll show you later lah kenapa. I mean, guna kalkulator kita dapat jawapan 4, but where is being used in the real life yang negatif 2 ni bila kuasa 2 kita dapat positif. Where is it? Okay. Alright. Okay,
So nanti cikgu hantar gambar dekat group WhatsApp untuk form-form untuk nak buat dia punya latihan kamu lah. Now, okay, so I will switch off the recording but you don't go off yet.